Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Salam at Ramadan yang bersiaran di laman Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah untuk episod yang kali ini. Seperti biasa kita ulangkan semula siaran pada hari ini seperti biasa macam juga hari semalam dan seterusnya bermula jam 6 petang hingga 6.30 petang. Dan saya adalah bukan ustaz, saya orang biasa yang ingin mempelajari ilmu bersama-sama dengan orang yang ahli. Jadi seperti biasa kita jemput tetamu jemputan kita yang dihormati begitu istimewa bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan topik-topik yang menarik. Dan kita ada 3 segmen. Satu ada perbincangan mengenai topik, yang kedua adalah soal dan jawab, dan yang ketiga adalah sesi perkongsian doa-doa harian dan juga zikir daripada tetamu kita. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut siapa tetamu istimewa kita pada hari ini, kita bersama-sama dengan Ustaz Saiz Muhammad Nur Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah Puasa Ustaz. cukup. Alhamdulillah, itu yang paling penting Ustaz. Ustaz nak tanya Alhamdulillah. sekarang ni di rumah Ustaz Ya. Baik. Saya di Terengganu sekarang ni. Oh, Saya di Terengganu. baik Ustaz. Jadi Ustaz, setakat ni macam mana puasa kita pada tahun ini? Alhamdulillah masih berbuka bila dengar azan maghrib. Alhamdulillah. tak seperti orang lain berbuka azan-azan tertentu bukan. Jangan. Jangan. Okay, Ustaz, nak tanya Alhamdulillah. Ya. sebab Ramadan kita 1441 Hijrah ni dia lain sikit daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Jadi nak tanya Ustaz secara ringkas lah. Ustaz ada tak pengalaman berpuasa dalam keadaan yang lebih kurang macam ni? Ustaz ada tak? Yelah, kita semua tahu bahawa daripada sebelum Ramadan baru ni lagi kita hadapi satu musibah yang besar, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia berkenaan dengan wabak COVID-19 ini, dan kesannya kita masih rasa sampai ke sekarang. Kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan masih lagi ada suasana wabak tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada kita hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku ni. Kalau nak kira pengalaman saya, puasa dalam keadaan wabak ni tak pernah lah lagi. Cuma adalah puasa masa zaman bujang, puasa masa zaman menuntut ilmu, jauh daripada keluarga. Tapi kalau puasa dalam keadaan ada wabak, tak pernah. Pengalaman ini kali pertama lah seumur hidup saya ni, seumur hidup remaja saya ni. Betul Ustaz. Kan remaja sampai bila. Itu yang saya nak sebut awal ni sebenarnya. Mengenali Ustaz saya Muhammad Nur Hisham ni, dia maintain awet muda. Saya bukanlah nak cakap Ustaz umur, tapi setiap kali nampak tu macam awet muda je sentiasa. Oh, esok saya belanja makan tengah hari nak? Tak boleh Ustaz, bulan puasa. Pandai Ustaz. Okey Ustaz. Kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu puasa musim wabak Ustaz. Jadi mungkin ada aspek-aspek ataupun secara bermula dengan mukadimahnya Ustaz. Tajuk kita pada hari ini puasa musim wabak. Silakan Ustaz Said. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada host kita. Walaupun kita dari jauh, tapi tahniah juga pihak penerbit, pihak RTM kerana terus mengusahakan majlis ilmu seumpama ini. Alhamdulillah, kita manfaatkan teknologi untuk terus sebarkan ilmu. Moga diberkati semua yang terlibat, para penonton juga yang memilih majlis ilmu. Yang tengok di YouTube, yang tengok di live Facebook pun tolong share. Tolong share supaya manfaat ilmu ini berkembang, tersebar insya-Allah. Okey. Berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincang pada kali ini, berpuasa pada musim wabak. Bagaimana yang sering diulang, disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, a new normal. Satu rutin kehidupan yang baru. Apatah lagi rutin dalam bulan Ramadan yang kita terasa kelainannya yang begitu hebat. Yang paling utamanya, subhanallah, ada suami-suami dan ayah-ayah yang naik pangkat jadi imam tarawih.
daripada sebelum Ramadan sehingga masuk Ramadan. Kali ini saya juga kesempatan masih di awal Ramadan ini, saya nak pesan dua pesanan yang berkait dengan puasa di musim wabak ini. Yang pertama kepada para suami, kepada para ayah, alhamdulillah Allah pilih kita jadi imam kali ini. Alhamdulillah. Jangan bimbang, bacalah apa-apa surah yang nak baca pun sah tarawih kita. Ustaz, rakaat pertama saya nak baca wal asri, rakaat kedua saya nak baca qul huwallah, boleh tak? Boleh, sah tarawih. Tu kat pertama kedua. Lepas tu salam rakaat ketiga keempat, saya ingat saya nak baca untuk kali ni surah wal asri dengan qul huwallah, boleh tak? Boleh lagi. Yang kelima keenam rakaat wal asri qul huwallah juga, boleh. Sah tarawih kita. Ustaz, rakaat ke-8 wal asri qul huwallah juga boleh tak? Boleh bang. Insya-Allah sah tarawih kita, tak ada masalah. Cuma itu pesanan pertama kepada para suami, bacalah. Tapi kalau boleh ejah-ejah sikit, tukar surah okey juga. Idza ja ataupun inna a'tayna, boleh jadi masalah. Sah tarawih kita. Itu yang pertama kepada para imam. Kepada para makmum, isteri dan anak-anak, tolong jangan kutuk untuk imam kita kat belakang tau. Wal asri tadi wal asri dah, ni wal asri lagi. Jangan kutuk kat belakang. Jangan perli. Para isteri jangan perli, suami jangan, anak-anak jangan perli, ayah qul huwallah dari 1 Ramadan sampai malam Lailatul Qadar qul huwallah lagi. Tak apa. Tak apa, jangan perli. Nak gurau-gurau sikit-sikit tu boleh lah. Tapi jangan sampai kita menyebarkan aib suami kita sendiri. Ada orang sebar kat Facebook, suami saya suami wal asri. Jangan kutuk, jangan hina, jangan perli. Terimalah seadanya. Dia imamku. Imam qul huwallahku. Tak apa. Alhamdulillah kita ada suami, kita ada imam. Jangan perli-perli. Gurau sikit-sikit sama-sama ahli keluarga, anak-anak, okeylah. Okey. Kemudian dalam suasana wabak ini, subhanallah, ada ulama yang menyebut mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Kerana kalau sebelum lepas tu pagi-pagi kita nak bersiap, nak pergi kerja, nak hantar anak ke sekolah, nak hantar anak kindergarten, nak siap para isteri, nak siap breakfast, yang bekerja lagi orang perempuan nak pergi ke tempat kerja. Jadi masing-masing sibuk, load. Petang, balik kerja, letih lagi nak drive. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita full time untuk kita betul-betul memanfaatkan masa kita untuk menghidupkan Ramadan pada kali ini. Sebenarnya Allah bagi peluang kita. Kalau sebelum ni i'tikaf di masjid, sekarang kita tak boleh lah nak sebut i'tikaf di rumah. Tapi nak bagi tahunya dari segi sepenuh masa kita berpeluang untuk fokus kepada ibadah. Kemudian biasakanlah diri kita mencari hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku. Bagaimana saya sebut di awal tadi, kita carilah hikmah apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Siapa pernah fikir bahawa Masjidil Haram tak ada orang tawaf? Siapa pernah terfikir Masjid Nabawi kosong? Allahu Akbar. Kita mencari hikmah. Di samping hikmah, kita juga bagus kalau boleh kita mentohmah diri kita sendiri. Apa maksud tohmah diri kita sendiri? Kita merenung, barangkali dosa aku banyak sangat. Barangkali banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri padaku, aku tidak mensyukurinya. Aku ada kenderaan, aku ada rumah, aku ada office, aku kurang bersyukur. Lalu Allah tarik seketika nikmat tersebut. Nikmat nak pergi shopping, ada duit tapi tak boleh nak pergi melancong. Ada duit tapi tak boleh nak enjoy. Mungkin aku selama ni aku kurang bersyukur. Lalu Allah nak peringat sekejap. Nasib baik Allah tak ambil nyawa kita. Allah bagi peluang pada kita. Maka carilah hikmah-hikmah tersebut dan kita sentiasa positif. Ya. Baik Ustaz, itu dia
sekira mukadimah dan ada isi-isi tertentu di situ berkaitan dengan puasa musim wabak ni Ustaz. Jadi ada nak tambah satu soalan Ustaz, soalan ringkas mengenai puasa musim wabak ni, terutamanya dalam kalangan masyarakat lah. Yang mana kalau tahun lepas setiap hari tak pernah miss ke masjid Ustaz. Tahun ni tiba-tiba tak ada, tak dapat ke masjid, tak dapat mengaji bersama-sama di masjid dengan rakan-rakan, terutama golongan wanita. Macam mana Ustaz komen tu berkenaan dengan hati yang kesedihan tu Ustaz? Alhamdulillah, ada yang sedih kerana terasa agak sukar, maknanya roh dan semangat berjemaah mungkin tak ada sekarang. Ada yang sedih kerana tak boleh pergi shopping, tak boleh pergi bazar Ramadan. Ada yang sedih sebab tak boleh nak berniaga. Ustaz, saya bulan Ramadan 4 kali ganda saya boleh untung Ustaz. Tapi sedih Ramadan kali ni tak boleh berniaga. Ada orang sedih sebab tak boleh berjemaah di masjid. Ada orang yang sedih sebab tidak boleh nak bertadarus bersama sahabat-sahabatnya. Kita tengok, sebab apa aku sedih? Itu nombor satu sekali. Cuba tanya diri sendiri, sebab apa aku sedih sangat Okey, ya betul Ustaz, saya sedih sebab tak boleh nak ibadah tak sebagaimana biasa. Alhamdulillah, sekarang ni ada teknologi yang boleh kita manfaatkan. Bagi contoh, majlis ilmu. Boleh kita nak manfaatkan teknologi. Pun adanya yang buat grup tadarus. Dia gunalah teknologi moden yang ada, guna handphone. Tadarus secara live conference. Dia buat grup tadarus, seorang baca, orang lain dengar. Kalau ada yang tersilap dalam grup tadi boleh tegur live. Dia buat grup tadarus, boleh buat grup yang eksklusif, grup-grup dia sajalah memakai teknologi. Jangan buat live terawih dah lah. Tok Imam terawih kat sana, buat live kita ikut dari rumah, tu tak jadi. Yang Imam terawih biar kat rumah kita. Ada orang yang menyediakan ruang khusus di rumah dia. Dia susun, dia buat sedar letak ni anak lelaki, anak perempuan, isteri dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ada yang boleh memanfaatkan teknologi, teruskan manfaatkan. Apa yang tak boleh nak dimanfaatkan teknologi, sesuaikan dengan realiti, tetapi kita masih jaga hukum hakam. Baik Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, terima kasih banyak untuk segmen yang pertama tu. Antara intipati yang saya boleh ambil adalah kumpulan tadarus bersama-sama tu. Jadi anda di rumah juga boleh aplikasikannya bersama-sama dengan rakan-rakan rapat. Dan kalau tak boleh juga, amalkan di rumah sendiri Ustaz. Janji kita dapat mengamalkan ataupun melaksanakan ibadah itu dengan sebaik mungkin yang kita dah cuba sebaik-baiknya. Baik, segmen yang pertama kita bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham. Untuk puasa musim wabak ni kita akan berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua, iaitu segmen soal dan jawab. Kita akan utarakan kepada Ustaz Syed soalan-soalan daripada para penonton yang bertuah, dan Ustaz akan jawab dalam segmen yang kedua nanti. Jadi kita berehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akshim 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yashfu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahman-Mu, dan kurnialah petunjuk kepada kami.
Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali dalam segmen yang kedua program Salam at Ramadan bersama-sama dengan saya Syam Ishak, dan pada hari ini kita bersama juga dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham dengan perkongsian beliau sebentar tadi, dan kita akan teruskan dalam segmen yang kedua ini untuk sesi soal dan jawab. Jadi Ustaz dah bersedia? InsyaAllah. InsyaAllah. Soalan dia santai-santai je Ustaz. Tapi yalah, kadang-kadang bila saya baca tu ada yang serius, ada yang kelakar pun ada, yang menyedihkan pun ada. Jadi kita tengok untuk hari ini soalan yang mana yang kita boleh ambil. Soalan pertama Ustaz, Encik Sani dari UK. Saya kira UK Perdana ni rasanya. Soalan dia Ustaz, puasa tahun ni rasa agak berbeza berbanding tahun lepas. Kurang meriah sebab tak ada bazar Ramadan, tak ada tarawih di masjid. Setuju tak Ustaz? Itu soalan dia Ustaz. Mohon Ustaz, silakan. Puasa terasa kurang meriah disebabkan tak ada tarawih di masjid. Tak ada apa lagi yang jadi tak Bazar Ramadan. Tak ada bazar Ramadan. Itu tidak dinafikan. Sebab sebagai manusia, kita dah pernah lalui. Kita dah lalui bila masuk Ramadan, kita berkumpul ramai-ramai, kita berterawih, kemudian kita bermore. More itu penting tu, terawih tak penting sangat. jadi kita dah biasa sedemikian berkumpul ramai-ramai. Tiba-tiba pada tahun ni tidak wujud perkara tersebut. Kita berada di rumah kita masing-masing. Memang betul, saya bersetuju dengan pandangan yang menyatakan terasa tidak meriah. Terasa tak meriah. Normal lah tu. Bahkan semua orang rasa begitu. Tapi itu perasaan kita tentang terasa tak meriah sebab berbeza dengan sebelum ni. Tapi jangan lupa bahawa kita berada dalam bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan yang sangat hebat. Tawaran-tawaran pahala dari Allah tetap terbuka luas. Tawaran-tawaran amal soleh yang digandakan ganjaran tetap terbuka luas. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pintu-pintu syurga terbuka luas, itu tetap wujud janji tersebut. Pintu neraka terkunci rapat. Syaitan dibelenggu, dipenjara. Tapi kita yang kena kurung dulu kan, sebelum syaitan kena kurung. Ramai macam tu, Ustaz, tahun ni bulan puasa. Syaitan kena kurung, saya pun kena kurung. Pastikan syaitan tak dikurung bersama-sama kita dalam rumah kita. Biar syaitan dikurung di tempat lain. Kita halau keluar syaitan. Tutup pintu-pintu rumah kita, jangan biarkan syaitan masuk melalui handphone. Jangan biarkan syaitan masuk ke dalam rumah kita melalui movie. Ramadan sibuk duk download movie. Ramadan kita layan movie je. Kita layan perkara yang tidak berfaedah di media sosial. Kita jangan nak cari meriah di situ. Walaupun kita terasa kurang meriah, tapi kita create suasana yang meriah di dalam rumah kita. Mungkin kita boleh bertadarus dengan isteri dan anak. Ustaz, masalah Ustaz, nak tadarus Ustaz, saya masalah. Anak saya Iqra' 5, saya Iqra' 3. Jadi nak tadarus macam mana? Tak berbuatlah sekadar yang kita boleh buat. Dengan maksud saya, kita ciptakan kemeriahan baru. New normal. Rutin baru. Jadikan kita bergembira dengan Ramadan ini, dengan buat ibadah-ibadah. Yang lelaki bantu isteri memasak. Yang anak-anak bantu mak ayah.
Kita cipta keadaan. Life must goes on. Kehidupan mesti diteruskan. Kita ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita terus bersedih. Tak meriah lah tahun ni. Kita duk sebut tak meriah, tak meriah, tak meriah. Secara psikologinya bertambah stres lah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kita terima hakikat yang sedang berlaku, maka kita berusaha mencipta kemeriahan baru. Sama ada yang live dalam rumah kita ataupun menggunakan teknologi yang ada ini. Peluang-peluang yang dijanjikan, kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan doa yang mustajab dalam bulan Ramadan tetap wujud. Doa untuk arwah mak ayah, untuk nenek kita yang dah pergi dahulu, doakan untuk mereka, itu wujud. Bersedekah, dilipat gandakan pahala, itu terus wujud. Walaupun tak semeriah itu, kita meriahkan dengan cara baru. Sekarang ni, meriah kuliah-kuliah online. Saya sebagai ustaz dalam bidang dakwah ini, sekarang ni melihat sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, meriah dalam bidang kuliah online. Berkongsi ilmu dan nasihat. Meriah dalam aspek ini. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya ambil Ya. sekali Ustaz tu, hidup ini ada pilihan. Kalau kita nak pilih dia sebagai sedih, maka akan sedihlah dia. Kalau kita ambil dia sebagai gembira, maka gembiralah dia. Ustaz, Baik Ustaz, soalan yang kedua. Soalan kedua adalah, Puan Ifa dari Keramat. Dia cakap, Boleh teruskan. Dia cakap, saya sebenarnya tidaklah nak sangat cuba-cuba menu berbuka puasa berbeza setiap hari ni Ustaz. Tapi tengok kawan-kawan dekat Sokmed ataupun social media ni membuatkan saya terpengaruh nak try juga Ustaz. Macam mana Ustaz? Pendapat Ustaz tentang godaan tu? Bagus. Pelbagaikan menu. Bagus. Pelbagaikan menu ini yang saya kata tadi. Kreativiti dan inovasi. Berpakat dengan suami, bang, bantu saya bang, kita masak menu lain. Ataupun hari ni abang masak. Tak apalah, telur goreng hangus ke ikan ke, kita tukar-tukar menu. Teruskan. Cuma satu perkara yang ingin saya ingatkan, nak pelbagaikan menu silakan. Baguslah, mana kita nak ceriakan suasana kan. Boleh, tak jadi masalah. Cuma dalam kita nak berkongsi gambar-gambar lauk pauk, nak berkongsi gambar-gambar makanan berbuka puasa kita, jangan lupa jaga hati sahabat-sahabat online kita yang kurang bernasib baik sebagaimana kita. Kita duk post hari ni ikan bakar siakap, esok ayam panggang, lusa kambing, lepas tu ni. Ada sahabat-sahabat yang friend kita, dia buka puasa hari ni telur goreng, esok telur rebus, lusa telur je dia. Hari ni dia sardin goreng, sardin rebus, ada ke saya ikutlah. Tapi maksud saya, ada sahabat-sahabat kita, friend kita yang kurang bernasib baik sebagaimana kita. Jadi fikirkanlah juga apa perasaan orang yang tidak ada menu sebagaimana kita bila tengok anak-anak tengok. Jadi jagalah rasa. Kita mungkin ada niat nak kongsi menu, kita mungkin ada niat nak bersyukur pada Allah. Kita mungkin nak kongsi seronoknya boleh masak menu ni, lama dah try ni, jadi kali ni menjadi. Tapi rupa-rupanya ada hati-hati yang terhiris. Ada hati yang terasa sedap. Anak-anak dia tengok, Allah mak, sedapnya kita asyik telur je. 15 hari dah puasa telur je, sahur telur, buka telur. Jadi jaga hati sahabat-sahabat kita juga. Ya. Baik Ustaz. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga Ustaz. Encik Rahim dari Itra Kedah di utara tu. Dia kata Ramadan, Ustaz dah sentuh sikit tadi. Ustaz dah sentuh tadi mengenai perkara ni. Ramadan kali ni kaum suami kena jadi imam tarawih Ustaz. Saya berapa reti sangat Ustaz. Mohon bantu saya Ustaz. Mungkin ni suami wal asri ni Ustaz. Oh, para suami yang nak jadi imam tarawih. Sama je, cuma baca kuat sikit. Cuma niat beza.
tak ingat nak niat berharap solli tu imam nak niat apa ni, niat bahasa Melayu. Saja aku sembahyang Isyak 4 rakaat sebagai imam kerana Allah Taala, bahasa Melayu je. Saja aku sembahyang tarawih 2 rakaat sebagai imam kerana Allah Taala. Itu satu beza. Beza yang kedua, baca tu kena kuat sikit lah. Sebenarnya abang-abang dikasih sekalian, para suami, para ayah, nak kena mula je dulu. Mula sekali dua, insya-Allah lah okey lah tu. Sebab tu saya sebut tadi, kena isteri, anak-anak di belakang kena support. Jangan duk perli dan kutuk kat belakang. Tu imam, qul huwallahu ahad, dia belakang. Ya, tu imam. Janganlah. Waktu siap dia ambil gambar gitu, imam Allah Akbar, dia ambil gambar dari belakang. Imam qul huwallahu yang dikasihi, dia buat upload. Jangan. Lepas tu orang tag pula suami dia. Jangan buat gitu. InsyaAllah bang, cubalah. Kalau tak sekarang, bila lagi? Kalau selama ni orang suruh tolak jadi tok imam, kita ada tok imam kat masjid, kita ada alasan. Ini Allah sebenarnya. Allah yang nak kita jadi imam pada isteri dan anak-anak kita. Kalau Allah suruh macam ni pun kita tak buat lagi, tak tahulah bila. InsyaAllah boleh. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Saya akan tunjukkan video ini kepada isteri dan anak saya di rumah nanti insya-Allah. Supaya mereka tidak merakam nanti Ustaz. Baik Ustaz, kita akan kembali selepas ini dengan segmen kita yang ketiga, iaitu segmen untuk Ustaz akan berkongsi doa harian ataupun zikir untuk diperdengarkan ataupun sebagai makluman kepada para penonton kita. Jadi Ustaz, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Salam at Ramadan. Walaupun telah bermula beberapa ujian ataupun human trials di beberapa negara, tetapi proses untuk kita muktamadkan vaksin itu sebelum dihasilkan dan dikomersialkan adalah satu proses yang akan mengambil masa, sebab kita tak nak menghasilkan vaksin yang tidak berkesan. Pembangunan vaksin ini akan mengambil masa, ya, mungkin setahun, mungkin lebih. Walaupun telah bermula beberapa ujian ataupun human trials di beberapa negara, tetapi proses untuk kita muktamadkan vaksin itu sebelum dihasilkan dan dikomersialkan adalah satu proses yang akan mengambil masa, sebab kita tak nak menghasilkan vaksin yang tidak berkesan. Ya, sebagai contoh, ya, saya nak kaitkan dengan kerja yang dibuat oleh MOSTI, Institut Genom Malaysia. Kita sekarang ini telah berjaya buat penjujukan kepada genom, whole genome sequencing kepada SARS-CoV-2 ini. Dan ini menunjukkan maklumat DNA virus tersebut. Ya. Ini penting untuk kita buat sebab virus ini dia berubah. Ada berlaku mutasi kepada virus ini. Virus yang kita telah bertemu di Malaysia sedikit berbeza dengan virus di tempat lain. Jadi segala mutasi ini dihantar kepada satu peringkat di peringkat antarabangsa. Maklumat ini dikongsi secara open source dan ini digunakan untuk membangunkan vaksin dan menghasilkan vaksin. Jadi mereka yang menghasilkan vaksin ini mestilah menghasilkan vaksin yang berkesan untuk virus SARS-CoV-2 ini yang telah berlaku mutasi di beberapa tempat di seluruh dunia. Jadi saya rasa untuk hal ini, selepas selesainya wabak COVID-19 dan sebagainya, saya akan usulkan kepada kerajaan supaya kita tubuhkan satu pusat vaksin, pembangunan vaksin kebangsaan, kerajaan dan juga sektor swasta, supaya kita tidak bergantung 100% kepada pembangunan vaksin yang akan dibuat di luar negara kita, dan kita juga dapat membangunkan industri biomedical dalam kita membangunkan dan menghasilkan vaksin-vaksin. Kembali dalam Salam at Ramadan untuk episod kali ini. Sebentar tadi kepada yang sedang menonton ataupun baru menonton, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan ataupun di segmen yang ketiga dalam segmen Salam at Ramadan ini bersama-sama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham. Topik kita hari ini adalah puasa musim wabak. Jadi Ustaz, kita dah pun sampai ke segmen yang ketiga.
apa agaknya doa harian yang Ustaz nak kongsikan dengan kita semua hari ini? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas persoalan itu berkenaan dengan doa. Memang apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicarakan berkenaan dengan kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan berdoa di bulan Ramadan, doanya mustajab, maka satu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abang Mat, Abang Mat, wahai Rasulullah, apa perlu saya baca, saya doakan sekiranya saya dapat Lailatul Qadar?" Jadi saya ingat saya nak kongsi doa itu pada malam ni. Bahkan kalau siapa-siapa perasan, imam-imam tarawih kita memang selalu ulang doa ni. Doa yang Nabi ajar khusus kepada Aisyah ni. Apa doanya? Saya nak ajak para penonton untuk sama-sama baca dengan saya. Okey. Allahumma, sekali lagi, dah buka puasa ke belum tu? Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Ulang. Banyakkan baca doa ni. Kalau perasan ni memang tarawih, ramai yang baca doa ni. Dan kepada imam tarawih di rumah, bacalah doa ni. Tapi dah kita suami baca untuk anak-anak, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, kami, dengan plural untuk isteri dan anak-anak kita. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha pemaaf, pengampun. Karimun, engkau maha mulia, ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau sangat suka memaafkan, mengampunkan. Fa'fu anna, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kelemahan, keterlanjuran kami, ya Allah. Itu kemuncak doa dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita amalkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Itu dia tadi perkongsian doa yang cukup baik daripada Ustaz Syed Nur Hisham yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput. Moga-moga sedikit perkongsian daripada saya ni ada manfaatnya insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Salam at Ramadan dalam episod seterusnya. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi bersama-sama dengan Ustaz Syed Nur Hisham. Dan kepada anda yang sedang menonton juga, jangan lupa esok hari yang sama, hari yang berlainan, waktu yang sama, jam 6 petang hingga 6.30 petang di Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah. Jangan lupa temu janji kita. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan perkongsian yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita menjalani Ramadan hinggalah ke Syawal nanti insyaAllah. Jadi sekian dulu daripada saya Syamisa. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.